Dan hari ini kita tengok tentang bersabarlah wahai wanita, yang di muka surat 147. Baik, Allah menyebut berkaitan sabar sebanyak 90 tempat dalam Al-Quran, menunjukkan betapa besar perkara sabar dalam segenap kehidupan manusia. Ada 90 kali Allah sebut dalam Quran. Baik, pengertian sabar dalam hadis bab ini adalah kesabaran yang sempurna yang dijanjikan pahala berlipat ganda kerana besarnya kepayahan yang dialami. Maksud asal bagi perkataan as-sadmah pula ialah satu pukulan yang dikenakan pada benda yang keras. Baik, perkataan as-sadmah, mau tengok balik dalam hadis tu. Hadis ini di muka surat 140 baris bawah sekali. As-sadmatil ula. Innamas sabru inda as-sadmatil ula. Baik, as-sadmah ini maksudnya ialah benda keras. Itu maksud dia. Satu pukulan yang dikenakan pada benda yang keras. Contoh, ni meja ni keras. Walaupun orang lain tak ada pegang meja ni, tapi saya pegang keras. Percayalah. Ya, meja kan tak ada yang lembut kan. Kalau lembut dia bukan meja tu, dia tilam, dia kata. Baik. Jadi bila dia kata as-sadmah tu maknanya kita pukul meja. Keras kan? Tangan kita sakit, meja ni pun kalau dia ada dera rasa dia pun sakit. Baik. Jadi itulah as-sadmah. Jadi sabar tu apa? Sabar tu pada ketika kita pukul meja ni, kita pukul, ambil yang ni lah, nampak. Ni pun keras juga. Percayalah. Saya pegang. Orang lain tak ada pegang. Cawan ni keras kalau lembut, biasanya cawan tak lembut. Baik, kita pukul dia untuk kali yang pertama. Pada pukulan yang pertama, dentung tu, itulah namanya as-sadmah. Jadi boleh bayangkan yang namanya sabar tu adalah pada saat musibah, pada saat sesuatu datang kepada kita tu, dia macam aksiden, betul-betul langgar kita. Saya ketuk kuat pada plastik ni, jadi tak risau pecah. Baik, jadi kalau betul-betul kena betul dia, itu pada ketika tu kita tahan. Itu namanya sabar. Baik. Sebaliknya yang biasa berlaku kepada kita pada saat musibah tu datang, berlaku kepada kita, masa saat betul-betul musibah tu datang, kita selalunya melatah dulu, nangis ke, ataupun biasa kalau dalam drama-drama tu apa, lepas tu terduduk dulu, lepas tu ada yang meracau-racau dulu, ada yang kira tak dapat nak tahan untuk kali yang pertama. Baik, kalau yang itu tidak dinamakan sebagai sabar. Kemudian selepas beberapa hari kita balik, kita puja hati. Itu selalu berlaku kan? Kita puja hati, dalam aku kena terima, ini takdir Allah, ini ketentuan Allah. Allah pasti bagi yang terbaik kepada kita. Dan dah tentu ada hikmah di sebaliknya. Kita fikir-fikir macam tu, maka itu namanya adalah bisikan hati orang beriman. Jadi maksudnya itu masih baik, tapi namanya bukan sabar. Namanya bukan sabar. Itu adalah bisikan hati orang beriman. Jadi baguslah balik tu kita pujuk-pujuk hati kita dengan apa sahaja perkara yang boleh meredakan kemarahan kita, kebencian kita, kesedihan kita. Kita ubat hati kita pujuk hati kita. Tapi kalau betul-betul sabar, pada saat kita terima berita, terus saja yang pertama keluar innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan kemudian kita boleh menahan perasaan kita pada ketika itu. Itu baru nama sabar. Baik, hari ini bila kita sebutkan perkara ni, mungkin tak ramai kita dapat buat benda tu. Mungkin kalau tengok bencana menimpa orang lain, kita boleh sabar. Tapi ketika bencana tu menimpa kita, kita susah nak sabar. Macam sekarang COVID-19 kena orang lain, kita boleh sebut sabar, dan kita boleh kata sabar. Tapi bila menimpa kita atau keluarga kita, masa tu barulah nampak macam mana kita terkejut, macam mana kita mula rasa sedih yang amat sangat. Dan kalau kita tengok interview orang yang kena, yang dijangkiti COVID-19, positif COVID-19 ni, kalau tengok interview, dia orang semua akan mengatakan bahawa tak sangka COVID-19 akan singgah kepada keluarga dia. Apatah lagi ada atlet yang kena. Kan kita katakan orang yang imunisasi tahap imun badan dia tu tinggi, maknanya dia lebih imun kan. Jadi ahli sukan, orang yang rajin exercise, salah satu daripada kaedah nak meningkatkan tahap imun badan kita adalah dengan memperbanyak bukan banyak sangatlah, tapi kita kata rajin exercise. Jadi kalau ikutkan atlet rajin exercise, kenapa kena juga?
Jadi sebenarnya memang secara teorinya ya, kita exercise lah, untuk menambahkan kekuatan imun badan kita. Tetapi kalau kita kata dia takkan singgah, itu kita tak boleh nak janji. Dan bahawa Allah tak bagi tahu siapa yang akan kena, siapa tidak, bentuk jenis yang macam mana. Teori ada, tapi takdir kita tak tahu. Baik. Jadi maknanya bila kena kepada individu-individu terdekat kita, ketika itu pada saat detik kena tu kita sabar. Tahan. Sabar ni maknanya menahan. Jadi bila kita sebut sabar, maknanya ada sesuatu yang kita tahan. Sebab ada orang kita kata dia tu penyabar, tapi sebab apa kita kata dia penyabar? Sebab kita tak pernah tengok dia marah-marah, dia mengamuk-ngamuk. Kita tengok dia macam cool je. Hakikatnya belum tentu dia sabar. Boleh jadi dia memang darah sejuk. Darah sejuk maknanya dia memang tak ada rasa nak marah. Maksudnya bila dia tak ada rasa nak marah, maknanya tak ada apa yang dia tahan. Bila tak ada apa yang dia tahan, dia tak menahan pun perasaan benci, sebab dia memang hati dia tak ada rasa. Dia tak menahan pun perasaan marah, sebab dia memang tak rasa marah. Maka itu bukan sabar. Jadi sebab tu kita di sini kita ambil iktibar bahawa kalau kita melihat ada dua individu yang mungkin seorangnya kita nampak panas barang, seorang lagi tak pemarah, dia memang cool kan, memang berdarah sejuk kan. Kita pun kata yang panas barang ni tak sabar. Perlu kita fahami, belum tentu yang panas barang lebih tak sabar daripada yang tak marah-marah. Belum tentu yang nampak tenang, tak marah-marah itu lebih sabar daripada yang panas barang. Tak. Boleh jadi yang kita nampak duk marah-marah, duk panas barang tu, itu lebih sabar daripada yang tidak panas barang. Kenapa? Sebab panas barang ni dia memang darah dia panas, dia cepat menggelegak. Mungkin darah dia tu dah duduk suhu 80 dah. Sepanjang masa duduk 80 darjah lah. Jadi sekejap je nak naik ke 100 darjah. Yang seorang lagi ni suhu dia 10. Jadi nak naik ke 100 tu susah. Jadi boleh jadi yang kita nampak sejuk tu 10 darjah Celsius. Baik, bila orang buat sesuatu yang boleh membuatkan dia marah, dia baru naik tahap 50 darjah, tapi dia dah naik 40. Daripada 10 ke 50, naik 40 Tapi dia masih belum marah-marah. Orang darjah 50 darjah ni tak ada apa lagi. Masih mungkin dia boleh diam lagi, dia cuma pandang macam tu je. Yang seorang lagi ni dia dah sedia lahir, sejak lahir memang darah dia 80 darjah. Ini jangan diukur pakai termometer, pasal ini perumpamaan. Baik, bila suhu dia dah 80 darjah, orang buat apa sikit dia cepat dia naik 100. Bila dia naik 100, dia baru naik 20 darjah. Daripada 80 ke 100. Tadi daripada 10 ke 50. Jadi sebenarnya yang lebih sabar ialah yang tengah marah-marah tadi. Yang nampak diam tak marah-marah tu sebenarnya tidak lebih sabar daripada orang yang tengah marah-marah. Jadi ini kaedah ini kita perlu fahami untuk kita tidak mudah untuk judge manusia lain. Kita tak mudah cop orang. Kita tak mudah bersangka buruk kepada orang lain. Dan kita kena sangka baik bahawa kita tak tahu dia tu aslinya macam mana. Kan di sisi Allah tu yang penting bagaimana orang itu berubah. Jadi bukan yang pentingnya bagaimana perangai kita sekarang, tapi bagaimana perangai kita, akhlak kita ke depan. Dan bagaimana dia berubah sejak awal kita datang pengajian sampai sekarang. Ada orang yang memang datang sejak awal datang pengajian memang dah baik lah. Sampailah bertahun-tahun datang pengajian, dia memang baik macam tu lah. Tak ada perubahan, dia memang baik. Sedangkan ada orang yang memang asalnya penyangak, baru taubat, lepas taubat datanglah dia pengajian. Yang mungkin sebelum ni ahli maksiat, tak pernah tutup aurat, tiap-tiap hari duk sibuk nak pergi melepak, pergi bergosip, pergi membawang. Tu je lah aktiviti harian. Sampailah datang COVID-19, dia pun insaf. Alhamdulillah di banyak tempat COVID-19 menginsafkan, pengajian-pengajian semakin banyak, semakin ramai. Mudah-mudahan di sini juga macam tu. Maknanya kita tahu kehidupan dunia ni tak ada apa-apanya. Ada ramai yang tewas dalam COVID-19. Bahkan kita juga kehilangan seorang daripada ustazah kita kan, Ustazah Syadia Abbas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah maghfirlah warhamha wa'afiha wa'fu anha. Dan orang yang sangat baik kan, yang kita kata menyumbangkan sesuatu kepada umat. Dan kita nak dapatkan ustazah itu bukan senang. Kalau seorang manusia biasa mati itu mudah, tapi kalau seorang ilmuwan meninggal dunia itu satu kehilangan.
Dan Allah tu menjanjikan bahawa bagaimana kaedah Allah akan memusnahkan dunia ni dekat kiamat ni, akhir zaman ni Allah akan musnahkan dunia dengan kaedah menghilangkan ilmu. Kaedah untuk menghancurkan sesuatu itu kaedahnya hilangkan ilmu daripada tempat tu. Jadi untuk menghancurkan bumi, dunia, maka hilangkan ilmu daripada dunia. Kalau nak hancurkan satu bangsa, jadikan bangsa itu jahil. Itu kaedah dia. Sebab itu penjajah datang ke tempat kita, tujuannya adalah untuk menjahilkan kita. Dia nak buat kita jahil untuk dia musnahkan bangsa kita. Bangsa Melayu satu ketika dulu adalah bangsa yang sangat hebat, dikenal oleh dunia. Daripada bangsa Melayu ni muncul tamadun-tamadun Islam. Kita perlu memahami bahawa bangsa Melayu bukan orang Malaysia saja. Ada satu kepulauan di Indonesia, bangsanya bangsa Melayu, Pulau Sumatera. Dia namanya pulau, tapi dia bukan sebesar Langkawi atau Pulau Pinang, tak. Dia lebih besar daripada Semenanjung Malaysia, kan? Sumatera. Sekali-sekala tengoklah peta, dan baik kalau ada peta kat rumah kita, kan? Peta dunia ni elok letak kat rumah. Saya dulu zaman belajar kat Mesir, saya tampal peta dunia kat bilik saya tu, separuh dinding bilik besar. Tiap-tiap hari saya tengok dunia. Tengok peta dunia. Apa kelebihannya? Kelebihannya satu, kita merasakan betapa kecilnya kita. Kita tak ada apa-apa dibandingkan dunia. Dan yang keduanya, akhir zaman ini kalau musuh datang dari arah mana-mana, kalau kita tak kenal peta, kita tu boleh salah arah. Orang kata musuh datang arah selatan, kita pun kata, nak lari ke mana ni? Kita duduk KL ni, nak lari ke mana? Duduk Selangor ni, nak menjauh daripada musuh, pergi Johor lah. Habis kena tangkap, makin mendekat. Sebab apa? Tak tahu arah selatan mana. Baru ni kan ada satu dia panggil social experiment, ya. Dia test, ditanya di tepi jalan, dia letakkan peta Malaysia, dia tanya, kamu orang mana? Okay, orang Kedah. Okay, boleh tunjuk tak Kedah kat mana? Dia tunjuk Terengganu. Ada yang tanya, ni orang mana? Selangor. Okay, Selangor kat mana? Dia tunjuk Kelantan. Yang lagi hebat, kamu orang mana? Orang Johor. Kat mana Johor? Dia tunjuk Sabah. Okay. Maknanya sampai kita tak tahu kita duduk kat mana. Apatah lagi jauh sekali kita nak merasa betapa kerdilnya kita dan betapa besarnya dunia. Kita ni kadang-kadang rasa kita ni dah cukup besar, sebab tu masalah sekeliling kita, orang-orang sekeliling kita buat apa tu, kita rasa masalah besar. Sebab kita tak sedar kita ni sangat kecil. Kita ni tak ada apa-apa dibandingkan dunia yang luas, ya? Jadi itu maknanya kita kata dalam kehidupan kita, kita mengenali kedudukan kita, kecil dan kerdilnya kita, sehingga kita sedar bahawa apa sahaja yang berlaku di sekeliling kita sebenarnya bukanlah perkara yang terlalu besar, dan itu membantu kita untuk lebih menahan sabar kita. Jadi maknanya sabar ni adalah satu perasaan yang kita tahan. Jadi ketika bila-bila saja, bila kita tahan perasaan, itu maknanya kita sabar.